pada malam ni Dr. Muhammad Fazal Nizam bin Samsudin. Doktor merupakan pernah mengajar di Akademi Gading sebelum melanjutkan pelajaran ke luar negara. Nanti doktor boleh ceritalah pada pelajar-pelajar kita kena ada semangat dan motivasi. Kenapa kena belajar sampai ke luar negara? Sebab dalam Islam sendiri pun Nabi kata tuntutlah ilmu itu walaupun ke negara China. Jadi itulah semangat untuk kita menuntut ilmu. Jadi tanpa melengah masa, pertamanya ini adalah siri kedua kita adakan motivation talk ataupun ambitious talk siri kedua bersama dengan seorang pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Malaya. Okay, itu dia Dr. Fazaul Nizam ataupun boleh panggil Dr. Fazaul. Itu nama special dia lah. Okay, doktor mungkin boleh say hello, assalamualaikum dulu pada student kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First kali terima kasih Cikgu Azman kerana sudi menjemput saya untuk join sharing session lah kita kata untuk pada malam ni. And then terima kasih juga kepada boleh kata murid-murid atau adik-adik yang akan menduduki SPM ataupun yang tingkatan 3 atau tingkatan 4 join sharing session kita pada malam ini. So terima kasihlah. Okay. Jadi sesi pada malam ni kita santai-santai Jadi pelajar-pelajar boleh bertanya pada Dr. Fazal. Mungkin sebelum tu mungkin cikgu nak share sikit lah sedikit profil Dr. Fazaul dan mungkin sebahagian pelajar-pelajar telah baca sebab cikgu ada share yang mana Dr. Fazaul memperoleh PhD dalam bidang kejuruteraan awam di Nottingham University UK pada tahun 2020. Baru lagi ni merupakan pelajar terbaik SPM 2004 di SMT, maksudnya Sekolah Menengah Teknik Pelindung Kuantan. Dan doktor percaya impian, usaha dan kerja keras adalah faktor utama kemercu kejayaan. Jadi pada malam ni pelajar-pelajar bertuah kerana dapat bersama dengan Dr. Fazaul yang telah melalui zaman seperti pelajar-pelajar menduduki PT3 atau PMR, SPM dan daripada keputusan yang beliau raih itu, beliau tanpa menoleh ke belakang dan meneruskan lagi kerjaya dan alhamdulillah hari ini bergelar seorang pensyarah kanan di universiti yang sangat ternama di Malaysia, Universiti Malaya. Dan fakulti yang beliau mengajar pun bukan calang-calang, Fakulti Kejuruteraan Awam. Jadi mungkin ada pelajar-pelajar di dalam ini yang ambil aliran sains ataupun STEM, jadi bolehlah bertanya lebih lanjut. Tetapi tujuan ataupun objektif sesi kita pada malam ni lah kita nak beri semangat pada pelajar-pelajar semua walaupun sekarang ni pandemik, walaupun kelas secara PDPR, tetapi itu bukanlah alasan untuk kita tidak menetapkan matlamat ataupun mencapai kejayaan yang terbaik sekali untuk tahun ini. Jadi tanpa melengah masa, cikgu menjemput Dr. Fazaul untuk meneruskan sesi talk kita pada malam ni. Silakan doktor. Okay, terima kasih sekali lagi Cikgu Azman. Okay, sebelum tu Doktor akan sharekan slide dulu supaya kita punya proses tu agak lancar. So boleh nampak Cikgu punya slide? Nampak. Boleh Nampak. Okay, terima kasih. Okay, so malam ni agak santai. So cikgu ada masa maybe 20 minit. So cikgu cubalah untuk stick with the time. Cikgu biasa mengajar di universiti. So cikgu kena tukar tune dan tukar cara sikit sebab sekarang cikgu bercakap dengan pelajar-pelajar di sekolah. Okay. So seperti yang Cikgu Azman bagi tahu tadi, sedikit profil berkenaan dengan cikgu. So sekarang ni cikgu bertugas di Universiti Malaya sebagai pensyarah kanan ataupun dalam bahasa Inggeris dia sebagai senior lecturer. Okey, cikgu akan cerita lagi detail berkenaan dengan kerjaya cikgu untuk slide yang berikutnya. So pada malam ini cikgu akan share sedikit sebanyak berkenaan dengan pertama kerjaya cikgu sebagai pensyarah di Universiti Malaya. Yang keduanya cikgu akan kongsikan pengalaman cikgu masa cikgu belajar di universiti dulu. Okey.
Yang ketiganya dan yang juga keempat, cikgu akan bagikan sedikit tips berdasarkan pengalaman cikgu sendiri semasa cikgu menduduki waktu itu SPM 2004, sekarang dah SPM 2021. So and then the last one, yang terakhir sekali cikgu akan bagi sedikit lah kata-kata semangat supaya adik-adik semua boleh bawa sebelum menduduki peperiksaan SPM dan juga untuk selepas tamat pembelajaran. Okay. So pertama sekali cikgu nak sharekan pengalaman cikgu di Misi Melaya. Cikgu sebenarnya tamat belajar pada di peringkat Doktor Falsafah pada awal 2020. So selepas 4 tahun selepas tu cikgu pulang ke Malaysia kerana ada ikatan perjanjian dengan Misi Melaya, sebab cikgu pergi ke Northern University di United Kingdom dapat sponsor daripada Misi Melaya dan juga Kementerian Pengajian Malaysia. So bila mereka tajuk cikgu ke sana, so cikgu kena kerja dalam beberapa tahun lah dengan Misi Melaya. Tapi syukur Alhamdulillah nak kerja di Misi Melaya ni bukan senang. Walaupun cikgu ditaja oleh Misi Melaya, nak dapat kerja di Misi Melaya pun ada banyak proses, ada banyak temuduga. So dia ada banyak syarat-syarat dia. So seperti yang adik-adik boleh tengok ni gambar, actually ni gambar hari pertama cikgu daftarkan diri sebagai pensyarah di Universiti Malaya. So kalau mereka yang adik-adik yang pernah pergi Misi Melaya tu, ini gambar bawah tu kita panggil dia bangunan Dewan Tunku Chancellor. So bersama dengan rakan sekerja cikgu Dr. Shazrin. Okey, sedikit pengenalan lah tentang kalau mungkin adik-adik ada yang minat nak jadi pensyarah ni kan. Sebenarnya kerjaya sebagai pensyarah ni dia bukan sekadar mengajar. Dia ada banyak tugas ataupun task yang perlu dilakukan oleh seorang pensyarah. Dia agak berlainan dengan seorang cikgu sebenarnya. Terutama di Misi Melaya, tugas yang paling penting yang pensyarah kena buat adalah penyelidikan. Kami sebagai pensyarah ni kena tumpukan dalam 60% daripada workload tu, daripada beban kerja tu ke arah penyelidikan. Yang keduanya dari segi administration. Macam contohnya kalau macam ada adik di sekolah kan, seperti dalam subjek matematik kan ada bab 1, bab 2, bab 3. So ada banyak modul. So sebagai seorang pensyarah, kami kena sediakan modul-modul tersebut supaya modul pemajaran tu disedia oleh ahli jawatakuasa di universiti. So maknanya dia di dalam kategori ataupun standard yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebab nak masuk ke universiti ni kita kena pilih universiti yang diiktiraf oleh kerajaan. Kalau kita masuk universiti yang tak diiktiraf, maknanya kita punya kelulusan tu sia-sia. Dan yang ketiga, yang terakhirnya barulah pengajaran. Itu ataupun kami panggil sebagai kerjaya hakiki, mengajar. Sebenarnya cikgu secara personalnya memang suka mengajar. Memang itu adalah cikgu punya minat. Sebelum ni pun cikgu ada cita-cita untuk menjadi seorang guru macam cikgu Azman kan, seronok jadi cikgu, tapi tak ada tak ada peluang, tak ada rezeki. So sekarang jadi pensyarah. Itulah sedikit sebanyaknya lah. Siapa yang jadi pensyarah, so itu adalah sedikit sebanyak pengenalan diri cikgu sebagai seorang pensyarah. Seterusnya cikgu nak share sedikit tentang pengalaman. Kalau adik-adik semua ada soalan nanti di hujung perkongsian nanti adik-adik boleh tanya. So University Life Experience, pengalaman semasa cikgu belajar. Okey, kalau adik-adik tengok kat sini ada secara totalnya cikgu ada 5 universiti yang cikgu pernah belajar. Cikgu mulakan pengajian cikgu di peringkat yang paling bawah sekali, itu di peringkat diploma. Selain tu cikgu buat diploma di Universiti Teknologi Malaysia selama 3 tahun di dalam bidang kejuruteraan awam. Selepas 3 tahun di UTM, cikgu berpindah kepada Universiti Malaya. Sebenarnya pada peringkat permulaannya selepas cikgu tamat pengajian di UTM,
cikgu berhasrat nak melanjutkan pengajian di luar negara. Cikgu ada terima beberapa tawaran di Manchester University, Liverpool University dan juga Aberdeen University. Sebenarnya kos untuk apply untuk kita mohon untuk belajar kat luar negara ni bukan senang. Bukannya sekadar hantar borang, banyak kos atau dokumen yang kita kena bayar. Tapi time tu mungkin tak ada rezeki, so sebab tak ada scholarship. Cikgu ada offer letter, ada surat tawaran tapi tak ada scholarship. So tak ada pilihan, cikgu sama belajar ke Universiti Malaya. So cikgu ambil jurusan yang sama juga dalam bidang kejuruteraan awam. Kenapa cikgu ambil kejuruteraan awam? Sebab cikgu daripada sekolah teknik. So minat untuk belajar kejuruteraan awam tu ataupun civil engineering tu memang dah lama daripada sekolah lagi. So cikgu spend 4 tahun di Universiti Malaya. Sebenarnya di Universiti Malaya ni banyak mengajar cikgu erti hidup secara berdikari sebab time tu kita dah makin matang. Kita pula daripada keluarga yang susah, so kita tak boleh main-main. So masa cikgu ni Universiti Malaya, cikgu dah set minda cikgu yang cikgu nak sambung belajar di luar negara di peringkat master selepas cikgu tamat pengajian di Universiti Malaya. Sebab cikgu dah tak dapat selepas diploma, cikgu tak putus harapan, cikgu sambung, cikgu bersabar dulu selama 4 tahun di Universiti Malaya. So masa di Universiti Malaya ni cikgu banyak habiskan masa cikgu di kampus. Contohnya macam semasa cuti semester break, cikgu tak balik rumah. Sebab kita orang susah, cikgu duduk di Pahang, di Universiti Malaya di Kuala Lumpur. So daripada cikgu habiskan duit balik rumah, lebih baik cikgu ni suka buat kerja part time. Cikgu tolong pencara-pencara cikgu buat penyelidikan, tolong mereka tanda paper, banyak cara supaya cikgu boleh dapat duit dan cikgu boleh simpan untuk masa akan datang. Okay, banyak kisah sebenarnya tapi cikgu short lah sebab kita tak ada banyak masa. And then so selepas tamat Universiti Malaya, cikgu ni adalah orang yang rapat dengan pencara-pencara sebab kalau kita nak berjaya dalam hidup ni, kita kena dekat dengan orang yang boleh bagi inspirasi pada kita. Orang sekeliling kita ni sebenarnya mempengaruhi kita punya kehidupan sebenarnya. So kita kena pilih orang yang betul. Macam cikgu suka berkawan ataupun bersama-sama dengan pensyarah cikgu supaya cikgu dapat lebih banyak peluang dan lebih banyak inspirasi. So di hujung semester, di semester yang terakhir cikgu di Universiti Malaya, cikgu tanya ataupun minta banyak pendapat dan juga peluang-peluang yang macam mana yang cikgu boleh belajar di luar negara. So pensyarah dekat Universiti Malaya ada banyak bagi info dan cikgu ada apply satu scholarship tu, beasiswa tu panggil dia Erasmus Mundus. Erasmus Mundus ni bukannya calang-calang beasiswa, dia international scholarship. Dia satu dunia apply. Untuk satu program hanya 20 orang pelajar untuk satu dunia tu dipilih. So cikgu tak adalah menaruh harapan tapi cikgu apply tu secara bersungguh lah. Ada banyak dokumen yang kita kena maaf doktor, ya? Ni ada komen daripada pelajar ni, dia kata suara tak berapa jelas. Oh ya ke? Ya. Tinggal. Dah jelas dah? Okey. Kalau minta seorang respon. Macam cikgu ni dengar sebab cikgu pakai speaker, jadi dengar je suara doktor. Kalau tak jelas, just macam cakap je. Okey, jelas. Jelas, okey. Jelas. Cikgu kena dekatkan sikit. Okey, selepas cikgu apply, alhamdulillah, mungkin dah rezeki time tu selepas belajar di Universiti Malaya. So masa tu rasanya March 2012 cikgu dapat offer letter. So cikgu the only Malaysian, satu-satunya pelajar Malaysia yang dapat scholarship tu antara 20 orang satu dunia tu. So dalam satu kelas tu ada berbagai negara lah, ada daripada Brazil, ada daripada Sweden, ada daripada Switzerland, ada daripada Italy, ada daripada macam-macam lah, dah tak ingat, France kan, banyak negara untuk satu kelas. So satu negara seorang pelajar. So alhamdulillah cikgu dapat tempat time tu dan negara pertama yang cikgu kena pergi time tu adalah di Portugal, Universidade de Coimbra. Time tu memang seronok dapat scholarship dan dapat peluang melanjutkan pelajaran peringkat master time tu di Portugal ni. Tapi masalahnya cikgu kena pergi di negara tersebut dengan duit sendiri dulu. Bila dah sampai baru mereka akan bayar.
So kita kan orang susah kan, mana ada duit kan nak beli, nak bayar visa, flight ticket, dan banyak dokumen yang perlu dibayar untuk pergi ke negara Portugal time tu. Tapi time tu mungkin rezeki, so ada yang membantu juga. Time tu my parents, mak ayah cikgu boleh bagi RM1,000 saja. RM1,000 tu dalam €250. So berbekalkan €250 cash, cikgu tak ada bank account, cikgu tak ada credit card, cikgu tak ada apa-apa dengan €250 dengan Nokia time tu bukan yang kamu ada sekarang yang canggih-canggih kan, yang ada smartphone, yang ada touchscreen, tak. Nokia yang lama, yang big tu, yang sangat old school. So cikgu pergi ke Portugal dengan €250 cash, dengan satu telefon bimbit je. Flight ticket time tu ada ada hamba Allah ni yang pinjamkan duit terlebih dahulu, so pergilah. So time tu kalau macam jadi apa-apa pun pergi balai polis. Tapi berbekalkan macam semangat kan, kita nak ubah kehidupan kita nak dapat sesuatu yang orang lain tak dapat, so kita pergi je, apa jadi pun jadilah. So time tu pergi je. So sampai kat Portugal, alhamdulillah time tu semuanya berjalan lancar sebab cikgu dah print semua map, cikgu dah tulis siap-siap nama college kan. So daripada airport tu boleh naik train dan terus kepada universiti. Portugal di bandar Lisbon apa? Dia punya ibu negara. Airport di Lisbon tapi belajar di Coimbra. Oh. So kena naik train dalam 3 jam macam tu. So di Portugal tu memang penduduk dia tak bercakap bahasa Inggeris, dia cakap bahasa Portugis. Kita tak pandai bahasa Portugis. So kita guna sign language je. Dengan tulisan je kan. Tapi alhamdulillah time tu kita belajar sejarah, beberapa perkataan bahasa Melayu dipinjamkan daripada Portugal kan, macam almari, garpu, meja, dapur. So memang challenging time tu, tapi kita tak kisah sebab kita nak belajar kan. Kita dapat satu benda yang orang lain tak dapat. Ramai tak pelajar Malaysia time tu? Seorang je? Seorang je. Sebab Portugal ni bukan negara yang dipilih sebagai destinasi untuk belajar. Dia macam UK ataupun negara Australia atau New Zealand. So sebab pelajar-pelajar boleh tanya pada doktor, kalau ialah waktu ni kita two-way communication, boleh tanya je. Boleh. Tak nak tanya time tu musim apa ke, sampai-sampai ke, musim sejuk ke, musim panas ke? Okey, berkaitan dengan musim, kita tak tahu musim time tu musim panas, tapi kita bawa baju sejuk. So memang salah tarikh lah. So lepas tu cikgu spend 6 bulan pertama di Portugal, dan lepas tu 6 bulan berikutnya cikgu kena pindah sebab dia join program kerjasama antara universiti ke universiti. So selepas 6 bulan. Okey doktor. Macam mana doktor bina satu keyakinan diri, ialah belajar di tempat asing, lepas tu dengan keadaan environment yang cukup berbeza, bahasa, tak jumpa pula pelajar Malaysia, pelajar Melayu lagilah. So apakah kekuatan, mungkin semangat apa yang doktor pegang waktu tu yang boleh dijadikan azimat pelajar-pelajar kita pada sesi malam ni? Sebenarnya dia punya asas dia daripada sebelum masa cikgu belajar di sekolah teknik dulu, cikgu dah belajar hidup berdikari. Kita dah ada mental yang kuat. Kita tak manja. Kita dah biasa jauh dengan keluarga, kita dah biasa jauh dengan kawan-kawan. So kita dah ada basic bila kita dah ada asas yang kuat, kita pergi mana-mana pun okey. Itu dari segi mental, dari segi keyakinan tu sebenarnya kita nak benda yang besar dalam hidup ni. Time tu cikgu umur dalam 20, 23, 24 kan. Cikgu fikir time tu kalau cikgu tak buat sekarang, bila lagi cikgu akan buat. Peluang ni datang sekali sahaja. Dan cikgu adalah satu-satunya pelajar Malaysia time tu yang dapat peluang ni. So kalau cikgu tak ambil peluang tu, cikgu rugilah. Mungkin ada pelajar nak tanya, kenapa di dalam Malaysia pendidikan kita pun, universiti kita pun hebat-hebat. Tetapi pada masa sama kerajaan masih lagi meneruskan penghantaran pelajar ke luar negara. Jadi apa sebenarnya
orang kata apa yang kalau pergi tu apa sebenarnya patut kita belajar di sana. Ialah satu bahasa. Yang kedua apa yang adakah kita sekadar pergi tengok negara orang and then okay balik Malaysia. Apa yang perlu kita, apa benda yang kita kena grab apabila dapat peluang di sana. Okey, sebenarnya betul Cikgu Azman tu cakap universiti kita pun bagus, ada banyak universiti yang diiktiraf dan kalau kita tengok ramai imigran pendatang asing contohnya daripada Middle East ataupun daripada negara lain yang datang ke universiti kita untuk belajar. Tapi sebenarnya kenapa kerajaan kita masih teruskan penghantaran pelajar ke luar negara dan kita sendiri pun kena ada hasrat untuk belajar ke luar negara. Cikgu rasa berdasarkan pengalaman cikgu yang pertama, dia akan membuatkan kita ni berfikiran secara terbuka. So bila kita pergi ke negara lain, ada banyak benda yang kita tak pernah tengok di negara kita. Apa yang cikgu maksudkan adalah kita akan nampak benda yang positif dan kita akan nampak benda yang negatif. Macam mana kita nak sesuaikan benda tu, macam mana kita nak ambil tu terpulang kepada diri kita sendiri. Sebab tu kalau kita tengok maaf cakap kita punya masyarakat di Malaysia ni dia agak judgemental sebabnya dia tak pernah tengok negara luar tu macam mana. So macam kebanyakan pelajar Malaysia yang keluar negara ni dia dah tengok dah apa yang ada kat negara luar sana. Dia punya fikiran dia lebih terbuka. So benda-benda yang baik, sistem-sistem yang baik kita akan bawa balik ke Malaysia dan kita akan cuba applykan di Malaysia. Itu sebenarnya tujuan yang utama. Satu lagi nak tanya, macam pelajar-pelajar kita yang minat aliran STEM dia terutamanya, Science, Teknologi, Engineering and Mathematics, dan Dr. Fazrul salah seorang, orang kata apa, acuan di bawah usaha kerajaan menggalakkan ramai lagi pelajar-pelajar kita masuk dalam bidang STEM ni lah. So, apa nasihat doktor kepada pelajar-pelajar yang memang sekarang ni ambil aliran Sains ataupun Matematik, yang ke arah Engineering, mereka apa yang orang kata apa persiapan yang mereka kena buat? Maksudnya dari segi orang kata apa mentaliti, dari segi semangat, sebab bila masuk je bidang engineering, STEM dan matematik engineering ni bukan senang tapi peluang tu cukup besar. Okey, bercakap tentang peluang tu, sebelum adik-adik decide nak masuk bidang kejuruteraan ni, tanya diri sendiri tu dulu, betul-betul minat ke ataupun desakan daripada ibu bapa. Sebabnya ramai pelajar-pelajar cikgu di Universiti Malaya, kebanyakannya tak minat engineering tapi disebabkan oleh desakan ibu bapa, mereka harus mengambil bidang kejuruteraan juga. Hasilnya mereka tak perform, tak dapat result yang bagus. Okay, first kena tanya diri sendiri, betul minat ke tak. Dan macam mana kita nak ke arah tu, kena set lah. Contohnya macam adik-adik minat dalam bidang kejuruteraan kan. So basic yang kena kuat adalah dari bidang fizik dan juga matematik. So base tu kena kuat. So kalau rasa kurang bahagian tu, cuba belajar lebih lagi. Sebabnya nak masuk bidang engineering ni, matematik dan sains tu kena strong. Kalau tak strong, bila semester pertama tu pun dah kalah, dalam semester yang berikut ni tetap. Dan kena pilih universiti yang betul. Kalau boleh, kalau betul-betul minat tu boleh pergi ke Universiti Malaya, Universiti Teknologi Malaysia. Kalau boleh janganlah pergi universiti-universiti yang lemah dalam bidang kejuruteraan. So kalau betul-betul minat kejuruteraan, pergi universiti yang betul. Sebab bila adik-adik pergi universiti yang betul, adik-adik akan dapat landasan yang betul. Okay? So, dan mungkin akhir sekali, kalau sebelum ada Q&A lepas ni, pesanan Dr. Fazrul lah kepada calon-calon SPM 2021, kita faham mereka mengikuti kelas dalam keadaan yang sangat, orang kata apa, PDPR-nya, tak jumpakan kawan, tak jumpa guru, tak masuk makmal dan sebagainya. Tapi kita mesti ada satu semangat ataupun momentum yang boleh mendorong kita untuk belajar lebih gigih lagi. Okay, itu cikgu. Okay, this is roughly a very quick one. This is gambar cikgu graduation di Czech Technical University. So this is tingkat master degree. Ini adalah gambar cikgu di United Kingdom masa cikgu punya thesis atau okay, berkenaan dengan tip SPM kepada adik-adik semua. Ini adalah sebenarnya ada banyak benda yang adik-adik boleh ikut, tapi ini adalah antara 6 kriteria yang cikgu rasa
berdasarkan pandangan cikgu sendiri. First sekali dalam apa-apa situasi yang kita buat, kita kena positif. Positif ni penting. Contohnya bila kita bangun pagi dan kita kena cek minda kita ni boleh. Kalau kita bangun pagi, kita dah cakap awal-awal dah kita tak boleh. So memang kita tak boleh sebab kita kena percaya minda kita ni sangat powerful, sangat berkuasa. So bila kita ada minda yang positif, insya-Allah kita boleh. And then second one is kita exercise. Ramai orang menidakkan senaman ni, tapi senaman ni penting terutamanya dalam untuk jadikan kita lebih sihat, supaya memori kita lebih kuat. So kalau boleh exercise. And then di peringkat adik-adik semua ni di tingkat SPM kan, and time management is very important. Cikgu tahu yang banyak distraction, game and everything. You can have that. Kita tak perlu belajar berterusan sebab kita ni manusia, kita bukan robot. So time management orang ada 24 jam. So gunakan masa tu sebaik-baiknya. Yang keempat, adik-adik kena fokus. So kalau adik-adik tak fokus, memang tak menjadi. Okay. And then kelima adalah consistency ataupun dalam bahasa Melayu dia atau istiqamah. So kalau kita buat satu benda tu, jadikan secara berterusan. Kalau kita dah target, hari ni kita nak belajar matematik, so hari esok kita belajar sains, kita kena ikut jadual tu. Okay, tak boleh hari ni buat, esok tak buat, tak boleh. Sebab kita kena ada goal. And then yang keenam, all out ni bersungguh-sungguh. Ini adalah pesanan cikgu-cikgu dulu. Dia cakap kat cikgu, kalau nak buat satu benda tu, buat secara betul-betul. Kalau kita nak makan, kita makan betul-betul. Kalau kita nak belajar, belajar betul-betul. Kalau kita nak bersukan, bersukan betul-betul. So, kena all out, kena bersungguh-sungguh. Itu antara tips yang cikgu boleh sharekan lah. So, adik-adik boleh tanyalah apa-apa yang nak ditanya. Okey, mungkin cikgu boleh buka satu soalan sebab kita ada lagi 1 minit lagi sebab untuk makluman doktor, pelajar-pelajar ni dia ada kelas lepas ni, akan mula pukul 9. Jadi kalau ada satu soalan, kalau ada silakan. Ada tanya pasal budaya. Okey, budaya tu dia ada secara positif dan secara negatif. So, macam cikgu cakap tadi, itu pulang kepada kita, macam mana kita punya penerimaan tu. Tapi janganlah kita terlalu menolak sebab kita kena belajar dekat negara orang ni, kita cuba memahami, kita cuba faham macam mana culture dia. Sama juga macam orang luar ke negara kita kan, dia pun memahami budaya kita. Yang pentingnya kita menghormati. Positif tu atau negatif tu terpulang kepada diri sendiri macam mana kita terima budaya tu. Sebab kita jangan terlalu jadi judgemental, tak boleh. Kalau kita jadi terlalu judgemental, kita akan jadi negatif. So, kita tak akan dapat belajar apa-apa. Kita kena berfikiran secara terbuka. Study fizik, ayo. Fizik ni buat soalan macam cikgu dulu buat soalan pasir lah. Itu je lah kot tips dia. Macam cikgu tak expert in fizik, cikgu more in mathematics. So ada apa-apa lagi soalan? Okay, cikgu nak share sikit. Cikgu rasa kan kalau nak tanya dari segi falsafah hidup cikgu, macam mana cikgu boleh berada di tahap sekarang, adalah cikgu tak pernah give up. I never give up. Kegagalan tu adalah benda yang biasa. So dalam hidup ni kita akan tempuh banyak kegagalan dan kita akan tempuh banyak rejection. Orang tak akan terima kita semudah-mudahnya. Tapi kita kena buktikan kepada diri kita sendiri yang kita ni boleh. Jangan pernah give up. Tips study GKT, apa tu GKT? Okey, Alhamdulillah saya bagi pihak program kita pada malam ni mengucap terima kasih pada Dr. Fazaul dan kita doakan supaya doktor terus berjaya lagi, mungkin boleh sambung lagi postdoc dan sebagainya, dan kita sama-samalah berdoa supaya pelajar-pelajar kita ni terus cekal, bersemangat dan mencapai kejayaan cemerlang dan mungkin dapat berjumpa doktor nanti di Universiti Malaya. Boleh. Mungkin doktor nak cakap welcome ke? Welcome to Universiti Malaya nanti. Boleh, if you for those yang berminat untuk Universiti Malaya, boleh beritahu Cikgu Azman dan Cikgu boleh buat tour kat Universiti Malaya. Okay, so terima kasih semua doktor, terima kasih banyak sudi menyumbangkan masa dan bakti kepada pelajar-pelajar kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi doktor. Jumpa lagi. Thanks. Fokus kita hari ni kita bincangkan beberapa